Halo, saya Yan Yan. Hello, saya Shubha. Hello, saya Isha. Hai, saya Aisyah. Kita orang dari Bachelor of Education, TESOL. And hari ini kita orang akan bentangkan tentang pematangan media dalam hubungan etnik di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai etnik. Ramai bangsa tinggal bersama-sama dan mencipta sebuah negara yang multi-etnik. Oleh itu, hubungan etnik amat penting untuk kemajuan negara Malaysia. Pada zaman teknologi yang maju ini, media memainkan peranan yang penting dalam hubungan etnik di Malaysia. Media digunakan untuk menyebarkan maklumat kepada orang ramai. Di Malaysia, perkembangan media bermula dengan penglibatan British dalam penerbitan The Government Gazette. Selepas itu, akhbar Melayu, Cina dan Tamil turut diterbitkan. Pada zaman yang lalu, orang Malaysia telah menyaksikan kuasa media dalam perkembangan masyarakat etnik masing-masing. Dalam era yang globalisasi ini, media telah berubah daripada akhbar ke internet. Kini, internet digunakan oleh kita semua untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat umum dengan pantas. Media massa amat berkuasa untuk mempengaruhi persepsi dan pandangan orang ramai terhadap dunia dan realiti. Oleh itu, media massa dapat memajukan atau merosakkan hubungan etnik di sebuah negara. Pada zaman yang lalu, orang Malaysia telah menyaksikan kuasa media dalam perkembangan masyarakat etnik masing-masing. Dalam era yang globalisasi ini, media telah berubah daripada akhbar ke internet. Kini, internet digunakan oleh kita semua untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat umum dengan pantas. Media massa amat berkuasa untuk mempengaruhi persepsi dan pandangan orang ramai terhadap dunia dan realiti. Oleh itu, media massa dapat memajukan atau merosakkan hubungan etnik di sebuah negara. Media memainkan peranan dalam pelbagai aspek di negara Malaysia dan juga di negara lain. Salah satunya dalam aspek hubungan etnik sesama kaum dan agama di Malaysia. So, media massa memainkan peranan penting dan bertanggungjawab dalam memupuk perpaduan dan juga mendukung keamanan berkekalan di mana-mana negara termasuklah negara Malaysia. Perdana Menteri kita, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, pernah berkata bahawa kepentingan media massa ini dalam pembangunan sosio, ekonomi dan kebudayaan sesebuah negara pada masa ini tidak boleh dinafikan dan patut diberikan pengiktirafan sewajarnya. Peranan ini sangat jelas dan selari dengan prinsip yang termaktub dalam nota negara kita, iaitu falsafah nasional negara dan sebagai panduan dalam pembinaan negara hebat ini dan juga sebagai cara hidup untuk semua warga negara tanpa sebarang perbezaan, mengira fahaman ataupun warna. Media massa juga menjadi pemangkin bagi keharmonian dan perpaduan dalam memastikan kejayaan dan juga kestabilan negara yang tercinta ini. Media massa juga menjadi pemangkin bagi kehadiran media arus perdana dapat berperanan sebagai rujukan untuk masyarakat awam bagi menilai sendiri kesahihan berita-berita yang diterbitkan atau ditularkan di media sosial, terutamanya ketika pandemik yang sedang melanda di negara kita dan juga di negara-negara lain, iaitu coronavirus. Malaysia bukan sahaja bergelut dengan ancaman COVID-19 kerana dia tidak dapat dikesan ataupun dilihat dengan mata kasar. Tetapi situasi ini diburukkan lagi dengan penyebaran berita palsu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Contohnya seperti netizen-netizen yang ada di social media. Ini secara langsung membawa kepada perpaduan antara masyarakat, iaitu Akta Hasutan 1948 dan juga Akta Percetakan dan Penerbitan 1988 yang telah digubal untuk memastikan bahawa penerbit akhbar dan majalah dan juga wartawan tidak menerbitkan perkara-perkara yang boleh mengancam ketenteraman awam dan negara. Sekiranya ia berlaku,
ia boleh menyebabkan kerosakan kepada negara. Contohnya, pada tahun 1969, terjadi rusuhan kaum yang dikenali oleh rusuhan kaum 13 Mei adalah contoh kurangnya ketelusan di kalangan pengamal media. Apabila akhbar telah memburuk konflik etnik di negara ini dengan memainkan pelbagai isu perkauman dan dalam setiap artikel yang diterbitkan. Sejak kejadian itu, perpaduan nasional telah menjadi idiom yang popular dalam kehidupan sosial Malaysia. Ringkasnya, media massa sendiri mesti menggunakan dasar yang betul agar perpaduan dan keharmonian negara terus berterusan di tangan cucu-cucu kita. Media adalah media perantaraan untuk mendidik masyarakat dan menyampaikan maklumat. Sekiranya pendidikan tidak betul dan fakta tidak dibentuk, maka masyarakat akan tergugat dan integriti rakyat akan hilang. Kegunaan media sosial dalam memupuk semangat hubungan etnik di Malaysia boleh memberikan kebaikan dan juga keburukan kepada rakyat. Dari segi kebaikan pula, rakyat boleh dapat memupuk semangat kesepaduan dan integrasi. Masyarakat juga dapat membentuk persefahaman antara satu sama lain agar dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Dengan penggunaan media sosial, rakyat dapat bergaul dengan rapat serta mempelajari latar belakang dan agama yang kelainan. Dengan adanya kaedah status dalam WhatsApp dan Instagram, pengguna yang terdiri daripada pelbagai etnik dapat berkongsi kisah atau pengalaman harian mereka bersama sahabat yang terdiri daripada etnik yang lain yang boleh memberi sesuatu idea atau pengetahuan tentang latar belakang dan cara hidup dan budaya etnik lain. Seterusnya, media sosial juga dapat memberi kepentingan melalui saluran maklumat yang terpenting. Seseorang boleh menyebarkan berita kehilangan orang atau binatang peliharaannya dalam media sosial yang boleh menyebabkan orang ramai yang terdiri daripada pelbagai etnik menolong tanpa mengira perbezaan etnik antara mereka. Seterusnya, sebagai alat untuk memupuk semangat perpaduan melalui cara bersedekah. Pengguna yang terdiri daripada pelbagai etnik boleh memanfaatkan laman media sosial seperti Facebook atau Instagram dengan meletakkan kaedah status seperti ingin menderma kepada yang memerlukan. Sila komen untuk memaklumkan keluarga daif yang layak memerlukan. Dengan cara ini, banyak rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik ni boleh menghulurkan bantuan mereka tanpa mengira perbezaan kaum dan ia dapat memupuk semangat perpaduan mereka melalui cara bersedekah. Selain itu, daripada kaedah bersedekah ini, kedaifan keluarga yang terbaik mungkin terlepas pandang sebelum ini. Tetapi melalui dengan kuasa media sosial ini, ia mampu memberi sinar kepada mereka apabila semua rakyat Malaysia bekerja sama bagi menghulurkan bantuan. Perkara-perkara ini dapat dijadikan sekiranya rakyat Malaysia dapat menggunakan kaedah medium media sosial ini dengan cara yang baik. Dengan kebaikan media sosial dalam mengeratkan hubungan etnik di Malaysia, terdapat juga beberapa isu negatif yang telah berikan pengaruh buruk terhadap hubungan etnik di Malaysia. Media sebagai sebuah penyebar yang amat berkuasa juga dapat menyebarkan perkara negatif kepada masyarakat umum. Pengaruh negatif daripada media akan menimbul apabila media digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Salah satu isu adalah berkaitan dengan warna kulit dan hitam. Satu YouTuber telah merakamkan sebuah muzik video dengan suplemen pemutih yang memaparkan bahawa gadis yang mempunyai kulit gelap tidak dihormati dan sering dibuli. Video ini membayangkan orang yang berkulit gelap dipandang rendah.
Walaupun muzik video ini tidak bermaksud untuk mempromosikan diskriminasi, namun strategi video itu telah menyebarkan perkauman dan diskriminasi berdasarkan warna kulit. Dari peristiwa ini, boleh dinampak bahawa media juga boleh menjadi sebuah sumber yang memburukkan hubungan etnik di Malaysia. Selain itu, satu perkara buruk yang telah muncul dengan pengembangan media adalah bully cyber. Bully cyber adalah satu amalan komunikasi melalui teknologi atau media yang bertujuan untuk memalukan atau mengganggu seseorang melalui siaran maklumat palsu, perkataan yang negatif, atau dengan berkongsi gambar atau video yang boleh menyebabkan kejatuhan imej seseorang individu. Suatu kes bully cyber berlaku apabila satu video diviralkan yang menunjukkan tindakan Kiki, nama benarnya Siti Fairah Ashikin Kamarudin, yang mengamuk setelah keretanya dilanggar oleh seorang warga emas. Kiki telah mendapatkan kritikan orang ramai disebabkan video tersebut dan menjadi mangsa bully cyber apabila maklumat peribadinya telah disebar luas atas platform Twitter dan Facebook. Disebabkan tindakan Kiki yang direkam dalam video itu, ada orang yang mahu mencari beliau dan memberikan pengajaran kepada beliau. Media sosial digunakan oleh orang ramai. Ada yang menggunakan media untuk berfungsi maklumat dan idea yang positif. Namun, ada juga yang menggunakan media untuk meluahkan perasaan diri dan dalam proses ini mengancam, memalukan atau menakutkan orang lain. Sikap bully cyber ini atas media sosial membayangkan pengguna media sosial yang tidak matang. Dan ketidakmatangan pengguna media boleh menyebabkan banyak kesusahan dan memburukkan hubungan etnik di Malaysia. Seterusnya, isu-isu media sosial dalam kematangan hubungan etnik. Dalam meniti arus kemodenan ini, kajian didapati bahawa 71% iaitu 22 juta rakyat Malaysia menggunakan media sosial. Hal ini menyebabkan segelintir rakyat yang tidak bermoral dan beretika menjadikan media sosial platform untuk menyebarkan fitnah yang boleh mencetuskan perbalahan antara kaum dan etnik. Contohnya, dengan penyebaran video berkaitan lagu negaraku dalam versi bahasa Mandarin telah mencelikat mata masyarakat. Sebagaimana kontroversi bendera berbucu 5 yang dilakukan oleh pihak yang tidak berkewajipan. Tindakan berminat mengarang dan mengedarkan maklumat palsu untuk menjatuhkan reputasi atau imej individu, organisasi atau kerajaan dengan memberi artikel tanpa fakta dan bukti terdorong kepada unsur fitnah. Perkara yang sama akan sering diulang atau diulang tayang. Kisah lama yang tidak memberikan kesan direka bentuk cara baharu sengaja dipahat dalam kepemikiran rakyat agar membenci antara satu sama lain. Niatnya hanya lebih kepada komplikasi untuk mendapatkan laba politik dan suatu penentuan agenda melalui media sosial. Bahkan tindakan sesetengah pihak yang menggunakan media sosial untuk memanaskan unsur perkauman boleh membinasakan keteraturan kaum. Mereka yang tidak bertanggungjawab dan memberi perspektif tidak tepat tentang perkara sebenar yang berlaku membangkitkan kegelisihan dan kebencian tanpa usul periksa. Selain daripada itu, terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan akaun palsu dalam media sosial untuk mencetuskan pergaduhan antara kaum dan bangsa. Hal ini demikian kerana pengguna akaun palsu yang tidak berhema akan berkongsi maklumat-maklumat sensitif seperti perkauman atau budaya seorang etnik. Oleh itu, ia akan membangkitkan kemarahan terhadap individu atau kaum tersebut yang menggunakan nama palsu untuk akaun palsunya. Seperti yang dikatakan oleh bekas Menteri Wedamurti, akaun palsu di media sosial akan menyebabkan isu perkauman. Jelaslah bahawa penggunaan media sosial akan mendatangkan kemudaratan selain kebaikan kepada perkauman di Malaysia. Daripada kajian kami, jelaslah bahawa kematangan media sosial sangat penting dalam memupuk hubungan etnik di Malaysia. Pada mulanya, media sosial hanyalah berguna untuk menyebarkan maklumat dan sebagai saluran medium untuk berkomunikasi. Tetapi kini ia dapat meringankan beban masyarakat terutamanya dalam hal-hal yang boleh mengeratkan hubungan antara masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik. Dari satu pandangan, media sosial memang merupakan medium untuk perubahan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik melalui suara-suara lain.
Jadi media sosial memang mempunyai peluang yang sangat besar dalam menyebarkan nilai-nilai murni yang positif dan bermakna kepada semua golongan masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat Malaysia kini menjadikan media sosial sebagai medium untuk mencari maklumat dan mempelajari apa yang tidak didapati di sekolah. Selain itu, daripada hasil analisis juga dapat menunjukkan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik mempunyai persepsi positif terhadap impak sosial media dalam memupuk perpaduan negara dan integrasi nasional dalam media sosial. Ini juga menunjukkan bahawa media sosial di negara ini didapati lebih berguna dalam memainkan peranan memupuk dan memperkukuhkan perpaduan negara dan perpaduan antara rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Di samping itu, media sosial mestilah digunakan secara banyak lagi bagi meningkatkan perpaduan di antara rakyat Malaysia, terutamanya kepada generasi muda, kerana merekalah aset negara yang bakal menerajui kepimpinan negara pada masa hadapan. Oleh itu, media sosial mampu boleh menjalinkan hubungan yang erat antara rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik sekiranya digunakan dengan cara yang bijak. Jadi, sebelum mengakhiri wacana ini, kami ingin menegaskan bahawa pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan mereka dalam menangani masalah media sosial kerana penggunaan media sosial adanya baik dan buruk. Jadi, perlulah pemantauan dari mereka agar ia dapat diselesaikan dengan berkesan dan juga kerana merekalah mempunyai kuasa yang hebat dari segi politik dan ekonomi. Sekiranya tiada kawalan daripada pihak kuasa, adanya peluang besar yang boleh menyebabkan persefahaman atau pecah belah yang boleh berlaku antara kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik. Justru bukan sekadar pihak kuasa tetapi semua rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik tanpa mengira perbezaan perlulah bersikap lebih matang dalam menggunakan media sosial dengan cara yang bijak demi menjaga perpaduan antara rakyat dan keamanan negara. Marilah kita bersama-sama mengamalkan etika yang baik dalam menggunakan media sosial.